فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita merasai sifat kehinaan diri kita. Hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mulia di sisi Allah melainkan yang bertakwa sahaja. Jadi untuk capai kepada takwa, iman pastinya jitu, amalan pastinya jitu. Begitu juga dengan pegangannya akidahnya. Maka apabila kita merasakan diri kita ini hina di sisi Allah, datanglah sifat mengharap pada Allah. Dipanggil rojak. Kita tahu kata kita ni tak ada apa. Kalaulah kita seorang anggota polis, kita berani hanya kerana ada pistol saja. Kalau kita seorang ahli anggota tentera, kita berani kerana kita ada rifle, kita ada M16, kita ada kereta tank. Dan ada orang juga, dia berani kerana dia ada kawan. Dia berani kerana dia ada pangkat. Dia berani kerana dia ada harta. Maka dia boleh upah orang untuk menjaga dia. Tapi dalam satu masa, semua tu tak guna. Senjata pun tak guna, duit wang ringgit pun tak guna. Itulah kehinaan diri kita di sisi Allah. Siapa kita? Duk bawa tai ya, ada ulama kata. Tak ada apa pun hebat. Adalah berapa pangkat pun kita dapat, Datuk Seri, Datuk Zanu yang ni lah sebagainya, hina saja di sisi Allah. Maka daripada situlah sifat keangkuhan, kesombongan, dia akan jatuh kepada merasai diri hina di sisi Allah. Dia sendiri rasa tak ada apa pun, semua yang ada, title aku, pistol yang ku pegang, bodyguard yang ada di sekeliling, kawan-kawan aku yang sanggup mati, tak ada apa pun. Maka disitulah letaknya rojak, iaitu pengharapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengharapkan, proses untuk capai kepada harap pada Allah adalah bermula daripada datangnya takut, khauf. Dia takut. Ada pistol pun tak boleh pakai, ada duit pun tak boleh pakai, ada pangkat pun tak boleh pakai, apa pun tak boleh pakai. Pakai baju kalih peluru beratus-ratus lapis pun mati juga. Maka dia takut. Siapa itu? Allah. Allah hantar seorang daripada hamba dia, nama dia Israel. Boleh buat mati juga. Maka datanglah takut kita itu. Bila datang takut, tanamkanlah sifat rojak, mengharap, harap pada Allah. Ni semua tak guna pun. Kereta kalih peluru, kereta tank, kereta apa semua tak guna pun. Kalau Allah kata kun fayakun, mati ya. Muslimin yang dirahmati Allah.
Maka sifat inilah mendatangkan syukur dan sabar. Syukur dengan apa yang kita ada. Ada orang yang bodyguard beratus-ratus, mati juga. Ada orang yang pangkatnya tinggi, rumah banglo, mati juga. Yang duk kayuh gerek tepi jalan cari makan apa semua, tak mati pun. Tuan-tuan, sebab kita tak kenal apa itu kehidupan. Hakikat kehidupan kita itu kita tak kenal. Aturan itu daripada Allah. Maka kita kena tetapkan bahawa apapun kita balik pada Allah. Sihat ke, senang ke, bahagia ke, kaya ke, apapun yang menyeronokkan hati kita, pastinya ada sunnatullah. Ada kawan dia yang lain akan berulang alik. Kalau seronok, lawannya tak seronok. Kalau kaya, sama mana nak kaya, dia jatuh juga miskin, susah. Kalau sihat, datangnya sakit. Kalau hidup, datangnya mati. Maka tu nama dia sunnatullah. Allah dah atur dah. Bila cari apa yang sunnatullah, ada satu saja. Tak ada. Semua ada pasang. Kalau tengah lapar, khetiaklah pergi cari makan. Makan kenyang. Lapar lawan dia kenyang. Tapi kena ingat, dia akan kembali kepada lapar balik. Itu sunnatullah. Sunnah ni maksudnya ketetapan, susunan Allah yang Allah buat kat kita. Hari itu sihat, hari ni mai suara macam itik nila. Sebulan dah tuan-tuan, sebulan dah. Tapi saya gagah juga berkuliah dengan tuan-tuan, sebab saya tahu Masjid Ewa dia semangat. Saya abang kat Johor, saya tak boleh bawa kereta jauh-jauh. Semalam di Temoyong, Haji Rosli SIG sendiri main ambil. Saya tak boleh bawa dah kereta. Kalau saya bawa, saya duduk dalam aircon apa semua, saya batuk sampai saya tak boleh napas. Sebulan dah. Lepas tu rasa nak tinggal. Tadi Bang Non pagi tadi hantar mesej, call saya tak jawab. Saya cakap pun tuan-tuan akan dengar apa saya cakap apa pun, so saya tak jawab. Saya jawab mesej kata saya pi. Tu je. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebenarnya sakit ni tuan-tuan, dia merapatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang ada depan kita ni pun kita pandang macam tak apa lah. Duk fikir mati lah tuan-tuan. Fikir mati lah. Fikir sebab apa? Sebab ada yang sebaya dengan saya 48, 49, 50 yang sebaya lah. Ni sebaya saya. Ramai yang tak ada. Saat-saat dengar ada orang Langkawi saja pun tua sikit pada saya pun tak apalah, siapa pun rasa macam satu nikmat pada kita sakit ni. Inilah teman saya tu apa pun tengok kitab yang ni, tengok kitab yang ni. Handphone saya tak layan sangat lah. Habis kuat kalau saya nak menulis apa-apa, okey, baru saya tengok balik. Pasal saya tak boleh buka handphone semua perut dengan politik. Tu tak mau panjang cerita lagi. Semua perut. Baik, kita sambung balik dalam masalah kita. Masalah yang ke satu ke dua? Masalah 336. Okey. 334, 336. Rokok tangan kudung bagaimana? Betul? Betul? Okey, orang tangan kudung dia nak rokok macam mana? Seelok-eloknya rokok ni bagaimana? Dia bukan duduk di tangan. Tangan kita tu sunat saja letak atas kepala lutut. Rokok sebenarnya ada di pinggang kita dan belakang kita. Itulah maksud rokok yang sebenarnya. Kalau kita duk tumpu tangan tu sunat saja. Kalau tangan tu tak letak di kepala lutut pun tak apa pun.
Cuma makruh saja, tetap sah. Tapi kalau rokok tak betul, habis. Yang tu. Tiba-tiba rokok dia betul, tangan kudung, tangan tak ada, atau tangan dia lembek, paralyzed ataupun stroke, dia tak boleh angkat tangan dia, rokok boleh. Bagaimana? Baik. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang kitab ini, Syekh Idris Al-Marbawi, moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi wa ulumihi fid darain. Ini adab bila kita nak baca kitab tok guru. Inilah doa yang perlu kita baca. Moga-moga manfaat, sebab tulisan mereka, karangan mereka itu adalah untuk memanfaatkan anak cucu mereka. Maka kita berdoakanlah balik untuk keampunan pada mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Masalah 336. Rokok tangan kudung bagaimana? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan jika adalah tangan orang yang mau rokok itu kudung ataupun keras, salah satu daripadanya, bolehlah ia meletakkan sebelah tangannya yang bagus, yang elok, yang sempurna di atas lututnya. Hak yang tak berapa nak boleh, kerah, kudung atau jam, krem, biarlah tergantung macam tu. Ilmu ni bukan untuk ilmu kita yang sihat. Ilmu kita bila melihat orang yang tak sihat. Ni tak rokok apa tak kena, kita suka menghukum. Kawan tu sakit, kita bukan tahu. Kita duk tengok kesempurnaan kita, kita tengok orang. Cuba bila kita tengok ketidaksempurnaan orang, itu adalah ilmu. Sebab ada dalam kitab duk cerita, ada orang rokok tak apa nak betul, mesti ada sebab. Dengan ilmu datangnya husnuzan. Apa dia husnuzan? Sangka baik dengan orang. Mesti ada pasal. Tiba-tiba duk tergantung tangan. Pasal apa? Dia ni tak kerti. Yang tu orang jenis su'uzan, cepat sangka buruk. Mesti ada sebab. Okey. Dan jika kedua-dua tangannya itu rosak atau sakit, sampaikan daripada rokok itu akan barang yang jikalau berlepas dua tangannya, sampai dia boleh lepas, tangan dia tak boleh buat apa, lepas. Perbuatan rokok itu turun elok, lepas, memadai dah, sah pergi dah. Yang kita duk sihat tak mau nak letak tu pasal apa? Yang tu yang masalah. Okey. Maka letakkan dua tangan atas lututnya yang tiada melampau ia akan dia, dan tiada memadai akan dia lain daripada yang demikian itu. Semampu mana dia buat, boleh letak atas kepala lutut, ataupun semampu mana dia boleh buat. Jangan dok biar tergantung macam mana, tak mau juga. Sejauh mana dia mampu buat. Okey, memadai. Apa maksud memadai? Sah baginya, sah sembahyangnya. Okey. Terus, dan jika adalah ia orang yang segar, dua tangannya elok, mula-mula tu fresh, okey, tiba-tiba diletakkannya dua tangannya atas dua lututnya, maka sungguhnya tiada baik ia. Orang hak elok tiba-tiba tak mau nak buat elok, maka tak tu tak elok. Orang hak tak elok, buatlah sejauh mana boleh buat terelok. Tapi orang yang dah elok, segam elok, tiba-tiba dia buat tak kena. Contoh, dia rokok patutnya dia kena letakkan atas lutut, tak usah duk genggam dan sebagainya. Pegang lutut tadi, buka, tengok mata ke tempat sujud. Ni tak, dia boleh buat, tapi dia buat macam tu. Dia pergi buat macam tu.
maka itu tidak elok baginya. Orang yang boleh tapi tak mau nak buat. Faham tak? Dia jadi macam main-main semayang. Tahu main-main semayang? Ni masalah dia orang yang tak mampu. Kita dalam menilai orang ni, bila kita tengok dia buat, ada dua orang yang buat semayang ni. Kita semayang jemaah, kita nampak. Yang pertama, kejahilan. Mungkin dia tak tahu. Dia letak tangan dia di betih kerin. Yang pertama, kita husnuzon, kata kejahilan. Dia tak tahu. Yang kedua, mungkin keuzuran. Faham? Itu mendatangkan husnuzon. Sebab sangka ni, zon ni adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh Allah. Kita tengok orang, kita terus hukum. Kita tengok orang, kita terus hukum. Tak mau. Allah cukup tak suka. Kita letak husnuzon. Rasulullah SAW, apabila sahabat dia tak hadir ke majlis dia, majlis ilmu, dia akan bagi 10 husnuzon. Contoh, Abu Hurairah yang tak pernah lekang dengan Rasulullah. Tak pernah lekang. Tu sebab hadis dia berlambak, antara orang yang paling banyak hadis selain daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Yang ni golongan budak-budak, ulam, belasan. Anas bin Malik 9 tahun. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar 16, 17 ulam. Sedangkan Abu Hurairah ni orang yang 30-an, 40-an. Dia sanggup jadi fakir daif. Dia sanggup nak duduk dalam masjid saja. Dia tak mau buat kerja apa. Sebab apa? Sebab dia nak duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba satu hari dia demam ke, dia tak hadir majlis Nabi. Nabi tanya, mana Abu Hurairah? Nabi terus husnuzon. Dia demam kot, dia sakit kot. Nak lawan balik, nyegan lah tu, tak mau main. Kita tu lah kan. Maka belajar untuk husnuzon dengan orang. Yang pertama, mungkin kejahilannya, dia tak sampai ilmu tu, cara rokok. Yang kedua, keuzuran. Pasal apa dia buat tu tak sama seperti yang guru-guru ataupun Rasulullah suruh. Rokok sebenarnya macam ni, tiba-tiba dia buat tak betul. Mungkin ada dua benda ni. Okey nah, baik, terus. Dan apabila meninggal, ia akan letak dua tangannya atas dua lututnya. Ketika dia rokok, dia tak letak tangan dia, tapak tangan dia atas lututnya. Padahalnya syak ia pada bahwasanya tiada sampai pada rokok. Dia rasa, syak ni rasa nah, rasa yang membawa kepada tidak sampai. Kalau syak kepada sampai, itu zon. Kalau dah rasa macam betul, tu bukan syak. Yang tu ikhtiyati. Sorry, bukan zon, ikhtiyati, jaga-jaga. Tapi sampai tak sampai, maka dia tak letak lagi tangan di atas kepala lutut. Sebab apa? Dia rasa tulang belakang dia masih tak cukup sampai had pada rokok. Okey, mana dia? Atas dua lututnya yang tiada melampaui ia akan dia. Dan apabila ia meninggal, akan letak dua tangannya atas dua lututnya, padahalnya syak ia pada bahwasanya tiada sampai daripada rokok akan barang yang jikalau meletak ia akan dua tangannya atas dua lututnya yang tiada melampaui ia akan dia, nescaya tiada terbilang itu akan rakaat. Kalau dia buat tadi baik, saya nak tanya balik kat tuan-tuan, rokok ni duduk tang tangan ke duduk tang perbuatan belakang dengan berdiri? Rokok ni duduk tang mana? Ni perbuatan ni. Yang ni rokok. Tiba-tiba dia rokok tak sampai, ni dah sampai dah. Rokok lagi. Dok lagi.
maka tak dikira rakaat tu. Faham tak lagi? Tapi kalau dia turun dah, yang ni dia tak letak rokok tak lagi. Faham tak? Faham tak? Yang mana dia utamanya yang dinamakan rokok, perbuatan tubuh tu. Yang letak tangan tu sunat saja. Tapi kalau dia mengharapkan tangan dia sampai kepada lutut bahawa itu rokok, tu salah. Nampak lagi? Maka rakaat tu tak kira. Dia dah buat 4 pada rakaat dia 4. Tapi salah satu dari 4 tadi dia rokok macam tadi. Rakaat tu kira tak? Dia kena tambah satu lagi rakaat. Faham tu? Faham lah? Ini mazhab Syafi'i. Tu kena komplit. Okey, macam mana nak komplitkan dia? Iaitu tamak ninah dengan membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maka dalam proses kita turun tadi, kita ikhtiyati nah, bukan syak. Ikhtiyati ni dia jaga-jaga, dia nak buat bagi sah. Maka dalam keadaan dia baca subhana rabbil azimi itu 3 kali, maka automatik keyakinan dia sudah sampai. Tapi pasal tak ada tamak ninah yang akan jadi macam tu. Tahu tamak ninah apa? Berhenti sebentar, RNR. Tamak ninah. Okey. Kita dok kata tamak ninah ni ketika i'tidal saja. Tak, sebenarnya setiap perbuatan kita kena ada tamak ninah. Kena ada tamak ninah. Sebab apa? Sebab membezakan satu perbuatan dengan perbuatan kedua, daripada perbuatan kedua dengan perbuatan ketiga. Jangan jadi macam ni. Sampai jadi macam menari dah, tak ada gap langsung. Habis muzik. Tak, berhenti sat. Faham? Macam tu. Itulah tamak ninah. Supaya membezakan daripada satu perbuatan dengan satu perbuatan. Muslimin yang dirahmati Allah. Bismillah. Terus 337, rokok dan kesempurnaan. Bagaimana rokok yang sebenar-benar mengikut sunnah Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, kita tengok dalam mazhab Syafi'iyah, tak payah bawa mazhab lain. Seseorang yang bila dia mengajak fiqh, kalau dia bermazhab Syafi'i, dia kena bawa mazhab Syafi'i dulu. Kalau dia mazhab Maliki, dia kena bawa Maliki dulu. Kalau dia mazhab Hanafi, Hambali dan sebagainya, dia kena bawa. Jangan main-main, dia bawa semua hukum. Lepas tu, tuan guru mazhab apa? Saya, hak mana senang saya ambil, tu nama Wahabi. Hak mana senang, bawa nak ambil, hak mana sahih, baru saya ambil. Ada. Saya baca balik. Doktor lah, doktor PhD, 3 PhD. Baca pendapat imam ni. Tapi hak mana pendapat yang nak pegang? Tak ada. Tengok dalam kitab ni, orang tua-tua dulu, ulama dulu. Apa pun dia akan utamakan ulama mazhab dia dulu. Sat lagi baru dia buat main, ni kata kau ni kata kau ni. Tu cara kita mengaji kitab, tuan-tuan. Baru kita tahu yang ni kata Tok Wan hak betul. Yang ni Pak Melakan kita kata, yang ni kita kata. Hak asas dia tu Tok Wan ni. Pak kita kata apa? Pasal apa nak pergi ambil kat Pak Melakan? Awak tak ambil kat ayah tu. Faham tak tu? Faham lebih lah. Okey, rokok dan kesempurnaannya. Kata Imam Syafi'i, dan bermula kesempurnaan rokok itu bahawa diletakkan 2 tangan atas 2 lututnya. Yang tu sempurna lah. Sempurna tu maksudnya dapat 100% lah. Dan dibetulkan belakang dan lehernya. Belakang dan leher straight. Jangan dia buat macam tu. Straight.
betul ni, boleh letak seolah-olah boleh letak makanan ataupun sesuatu straight, tangan letak atas lutut, sempurna. Itulah rokok. Rokok lah tu orang namakan tu bongwai unta. Ada satu lagi, dia nak buat babal unsok kot, cucu-cucu main turun ambil macam tu. Faham tak? Sakit dah ni. Dah lah sakit orang lah. Dah nak bagi tuan-tuan faham, nak boleh pahala bukan senang. Muslimin yang dirahmati Allah. Itulah sempurna. Kalau tak sampai 90 darjah, tak 90 darjah, 90 darjah, 45, 180. Betul? Kita mengaji darjah dulu kan. 45 darjah. Belakang kita ini, pinggang kita sama belakang sampai ke leher. Tengok tempat tu. Ni tak. Dia tengok bungkuk orang. Satu lagi turun sampai tu. Tengok telur ni lagi. Dah ni kata tok guru kami, Allah yarham, guru kami yang mulia, Pak Ya Jonet. Sebab dia membicarakan tentang pakai lebay. Dulu zaman saya, zaman tahun 80-an, 87 saya tingkatan 1. 87 itulah, 87, 88. Pondok Paya terbakar. Semua pakai macam ni. Zaman ni. Ni zaman apa? Curi bonyok orang panggil. Tengok tu yang pakai macam tu. Tengok bonyok. Dia ada cerita, dia guru kelas kami, Tok Guru Pak Ya Jonet. Dia kata kalau pakai macam ni, curi telur. Duduk tengok telur bawah rebar ayam orang. Macam-macam cara pakai lah. Tu masa nak rokok, pakai macam mana? Kalau pakai macam ni, curi telur, curi apa? Curi bonyok, curi buah orang. Tak kira curi buah jambu. Agak-agak rokok nak lepas macam ni. Kenapa sih? Tambah pula dulu lebay alah. Mau rokok aja tu. Lepas tu ambil balik lah tu. Lepas tu sujud ambil balik. Oh, sok tu. Tok Guru cukup marah. Moga-moga Allah merahmati guru-guru kami. Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Tu guru fiqh saya pertama. Oh, kasak tuan-tuan. Kasak. Tapi lekat sampai hari ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus, ini dikatakan sempurna itu ialah letak dua tangan atas dua lutut dan dibetulkan belakang dan lehernya. Nya tu tadi siapa? Nya orang yang rokok tadi. Dan jangan diturunkan leher itu daripada belakangnya. Atau dia panggil tengok telok. Dan tiada pula terangkat. Terangkat tu tengok bungkuk orang. Pembang orang apa? Straight. Sekali lagi boleh kot nak buat lah. Tak buat sekali lagi pun tak apalah. Balik duk bayar lah rumah lah bilik seorang-seorang. Belajar tuan-tuan. Nak dapat sempurna. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah kata, sembayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembayang. Maka inilah perbincangan dia. Yang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Okey, terus. Dan tiada pula terangkat dan tiada terkabdalia qaf kedik, terkedik belakangnya, terangkat jadi bonggoi. Dan bersungguh-sungguh ia akan keadaannya sama rata, tulang belakang tu sama saja. Maka jika mengangkat ia akan kepala tinggi daripada belakang atau mengangkat belakang tinggi daripada kepalanya atau tergedik belakangnya terangkat hingga jadi ia seperti orang yang tersorong dadanya ke hadapan.
tersorong dadanya ke hadapan. Mayang apa macam tu? Okey. Tak ada nak ikut tak apa lah. Boleh lah. Dapat gambaran gitu pun tak apa dah. Terus. Nescaya kata Imam Syafi'i. Aku itu Imam Syafi'i. Makruh siapa yang rokok macam tu. Baginya, bagi itu perbuatan rokok, tu orang yang rokok. Dan tiada ulang atasnya, sah sembahyang tadi. Pasal dia dah buat dah lagi, bengkok dah. Tangan ada dah, tangan letak. Buat semua. Sah lah. Okey. Kerana bahawasanya telah mendatang ia dengan perbuatan rokok. Dan bermula rokok itu pada belakang. Rokok tu belakang, tulang belakang kita tu. Bukan tangan, bukan kepala. Dan jikalau sampai ia keadaannya rokok, maka mengangkat ia akan dua tangannya, maka tiada dihantarkannya akan keduanya atas dua lututnya, dan tiada lainnya daripada keduanya, nescaya tiada diulang atasnya. Yang kata rokok ni ialah apa dia? Tulang pinggang dan belakang. Ni yang nama rokok. Tangan dia tak letak. Sah dah lagi. Sah dah. Dia kata tak payah ulang dah mayang. Tapi kalau dia utamakan yang ni untuk rokok, yang ni tak cukup, rokok tak? Saya ulang soalan awal tadi. Itu tak nama rokok. Kira rakaat tu tak sah. Dia kena teruskan sembahyang, tambah rakaat satu lagi untuk menambahkan, menyukupkan rakaat pada rokoknya tadi. Tak payah kata batal dah. Batal kita buat lain. Tak payah. Teruskan je. Faham? Seolah-olah macam kita tak baca Fatihah. Ataupun kita main-main imam terus sujud. Kita terus sujud. Rakaat dapat tak? Macam tu lah. Hanya saat lagi imam bagi salam, kita bangkitlah mufaraqah tambah. Ni dok bagi salam sekali. Weh. Bila masa rokok, macam juga orang yang buat tak cukup syarat rokok. Faham tak? Tak perlu duk bagi salam tu buat lain tambah satu, tak payah. Faham tak? Okey, baik. La ilaha illallah. La ilaha. Bila saya bercakap macam ni, saya teringat guru saya seorang lagi. Allah yarham tuan guru Abuya Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari. Saat-saat akhir hidup dia cakap macam ni lah. Dia mengajak Muslimin yang dirahmati Allah. Terus bab majaa fi tasbih fi ruku' wa sujud. Dalam rukuk, dalam sujud ada tasbihnya. So kena buat. Kalau tak buat boleh dah, tak ada apa, cuma makruh. Siapa yang meninggalkan sunat hayat, makruh. Dia sujud lama, tapi apa dia tak kata, maka makruh. Baik kata. Okey, baik. 338. Bab yang telah datang ia pada menyatakan mengucapkan tasbih di dalam rokok dan sujud. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula mengucapkan tasbih dalam rokok dan sujud itu dituntut oleh syarak. Suruh buat juga. Sebab tu kita rokok sujud lama, sebab nak bagi ada isi kita. Jangan mai ke masjid tak dapat apa, dapat semayang je. Bagilah ada dapat ilmu sama, berkat sama. Tu kata sambil selam kena ayat sirap tu. Tapi mau kalau selam dalam ayat laut, boleh lah nak tengok muntah hijau. Sambil selam minum ayat laut lah. Okeylah, tak apa. Kalau boleh bagi ada, disuruh oleh syarak setiap kali rokok, setiap kali sujud, disuruh kita buat. Hadis yang berbunyi an Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbil azimi salasa marratin faqad tamma ruku'ihi. Ni cara nak sempurnakan, cara nak menyelamatkan rukuk kita jadi sempurna dengan kita tasbih. Tu sebab tadi saya sebut dah. Kalau kita tasbih, yang pertama tamakninah dah wujud, yang kedua sempurna. 3 kali mesti kita akan perhati elok-elok tang mana yang tak kena. Tapi kalau kita sekali atau kita tak sebut langsung, agak-agak dan tak kita tengok, dan perhati tak? Tak dan. Ya. Apabila rukuk seorang daripada kamu bagi sembahyang, Nabi kata, barang mana sembahyang fardu atau sunat kemudian mengucap ia, Nabi kata, dalam rukuknya akan lafaz subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu ulama tambah. Asal ikut hadis subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi pun boleh. Itu kalau ikut hadis. Yang kita tambah wa bihamdih, dan segala puji-puji baginya. 3 kali. 3 kali. Sekali tak memadai lah, bagi 3. Nabi kata, maka sungguhnya telah sempurna rokok sembayangnya. Tu cara nak bagi sempurna betul-betul. Kalau satu, sekali lagi kita tak ada nak perhati, tangan tak betul, lutut tak apa, dan tak maknina. Wa dzalika adnahu, dan yang demikian itulah sekurang-kurang sempurna mengucap tasbih di dalam rokok. Okey, faham yang ni? Tengok Nabi kata apa? Wa dzalika adnahu, itu sekurang-kurang paling pendek tasbih ketika rokok. Tu sebab ulama tambah lagi pada bihamdi. Contoh dia nak baca subhana rabbil azimi wa bihamdi wa barakatuhu wa ridwanuhu apa. Itu dah Nabi sebut wa dzalika adnahu, itu yang paling pendek. Tu sebab ulama tambah, jangan jadi wahabi. Ada Nabi kata tu buat tu, baca hadis tu bagi habis. Faham tak? Pasal saya kenal dengan seorang yang fikrah dia macam tu. Pasal apa yang kita duk sujud rokok, duk baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, segan-segan Nabi suruh subhana rabbil azimi saja, subhana rabbil a'la. Hang baca hadis bagi habis. Rupa-rupanya dia tak jumpa apa hadis tu. Hadis ya wa dzalika adnahu, itu paling kurang. Faham tak lagi? Contoh kita nak rokok 3 kali juga, tapi tasbih kita satu-satu tu panjang je lah. Mayang niri lah nah, mayang niri lah. Yang jadi tu imam jadi ni pula. Dia sujud pun pada meleleh ingui kita. Weh, bila nak angkat kan? Yang tu makruh balik. Kena orang hak sakit mata. Tu imam sujud dengan rokok lama. Agak-agak nak. Macam nak terkeluar uji mata, tuan-tuan tahu tak? Orang sakit mata mayang jemaah dengan tu imam hak sujud rokok lama. Tu imam oi, hang nak sujud lama, rokok lama, hang yang sunat seorang-seorang. Lah ni hang ada dengan masyarakat. Masyarakat ada bini suruh beli toyu. Mau maghrib toyu, mau maghrib toyu. Toyu maghrib. Waktu tu lah toyu nak habis pun. Abang hak pergi masjid balik beli toyu. Dia dengan bini dia misal taring pun tak beraya. Tiba-tiba tu imam buat lama, dia duduk risau, bini dah marah. So pendek pun tak apa. Bukan pendek, ikut seadanya. Jangan laju sangat dan jangan lama sangat. Mau tengok-tengok tolak dia jadi imam, Allah pada rakaat pertama surah Baqarah. Ketak kaki-kaki. Kalau tuan-tuan duduk di pondok, kalau tuan-tuan duduk di tahfiz, kalau tuan-tuan duduk di tempat macam di Tarim, di Yaman, di apa semua tempat, macam tempat guru kami, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Saya pernah cerita kat tuan-tuan. Sebelum masuk subuh tu 3 juzuk. Saya sendiri pernah sembahyang belakang dia, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kami sembahyang Isyak.
masa nak buat hadis musassal, masa tu saya di Mesir. Rakaat pertama dia baca Yasin. Rakaat pertama dia baca Yasin. Habis. Rakaat kedua surah Mulk. Surah Mulk berpada. Tapi semua pelajar Azhar tak kisah. Tapi kalau duduk di masjid kampung Ewa, hak gaut ada, hak bau bengkak kaki pun ada, hak yang main bola sepak harga 7 tadi peak kawan bagi betih kering pun ada. Tiba-tiba hang duk buat berdiri lama, sakit jiwa lah untuk imam. Faham ke tak? Dia kena tengok suasana nak jadi imam ni pun. Baik, terus. Okey nah. Dia kata di sini kita nak tambah bagi panjang wa bihamdi itu pun kira penambahan. Wa zalika adnahu, dan yang demikian itu sekurang-kurang sempurna mengucap tasbih di dalam rukuk. Sabda Nabi lagi, wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasa marratin faqad tamma sujudih. Dan apabila sujud seseorang akan sujudnya, sembahyangnya, maka berkata ia di dalam sujudnya itu tasbih ini, iaitu subhana rabbiyal a'la. Dia baca 3 kali, bermaksud sujud dia itu dah sempurna. Kalau dia nak tambah, itu hak dia. Itu yang ulama tambah wa bihab. Terus itu juga dia kata di sini, sujudnya sempurna, yakni muwafaqah dengan sunat yang menyempurnakan dan membaguskan sembahyangnya. Sabda Nabi wa dzalika adnahu, dan bermula yang demikian itu sekurang-kurangnya. Tu yang paling kurang, sujud tasbih dalam sujud. 339. Rasa macam semangat pula dah. Air suara tak ada dah ni. Kepala dah pening dah. Tapi tuan-tuan boleh lagi kah? Boleh ke makcik? Mendera. Terus tasbih di dalam rukuk dan sujud, bagaimana hukumnya? Apa hukum tasbih dalam sujud, dalam rukuk? Kalau kita tak baca tak apa ke? Tu. Bermula amal atas tasbih 3 kali dalam rukuk dan sujud seperti dalam masalah 338 di sisi ahli ilmu, ulama daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in, mensunatkan mereka itu buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Atau mensunatkan akan bahawa tiada kurang seorang itu di dalam rukuknya dan sujudnya daripada 3 kali mengucap tasbih. Siapa mengucap 3 kali, dia dapat sunat. Sekali dia hanya dapat pahala tasbih. Faham tak tu? Kalau dia buat sekali, dia hanya dapat pengesahan bahawa dia buat. Tapi siapa buat 3, sebab Nabi sebut 3, baru dia dapat sunat. Dia ambil yang sembahyang, dia ambil sekali ya. Dapat sunat tak? Tak. Dia hanya dapat sah ambil mayang. Ambil mayang ni sunat saja, tapi dia kerana nak sembahyang, maka dia jadi wajib. Tapi dia ambil satu ya. Sah tak sembahyang dia? Sah. Tapi kalau dia ambil 3, dia dapat satu lagi pahala bonus, iaitu nama dia sunat. Dapat pahala sunat pula. Okey, terus. Mau dalam hidup ni sikit-sikit nak bonus, sikit-sikit nak OT, triple, double, purple. Hampir raya pun nak kerja. Pasal apa? Gaji sampai triple. Siapa tak mau tak? Pasal apa dalam sembahyang pun tak boleh buat juga macam-macam benda yang dapat pahala lebih. Pasal hak tu nampak hari raya Allahu Akbar Allah, dia duk kerja kelang. Sanggup hak yang kerja kelang dulu, saya kerja kelang dulu. Saya beza kerja kelang tu dah sebelum PMZ. Jadi cikgu beza apa mau beza. Jadi pemain pun beza. Tapi tak boleh jadi macam tu lah. Dia gremba mau boleh. Saya tak ada. Takat tampung tayar boleh. Tapi nak cari duit nak mengaji. Saya kerja kelang Dr. Baby hak buat puting susu di Sungai Petani, Taman Riau.
Kerja duk tengok puting susu tu celuk engkat, takut tebal. Tu kerja saya. Hari raya orang over. Dulu gaji sehari RM8. Sehari RM8. Selah RM8 mampu orang tak mau ha. Gaji dulu sehari RM8 macam mana tau. Sebulan boleh lah 700 tu pun berfak belagak nak mampu naik AFI. Pasal motor bikin sendiri tak apa. RM8 kali 3. RM8 kali 3. Mau tak mau lah. Kaya tak kaya. Janji puting lalu. Kerja dia tengok puting tu celuk lalu. Tu kerja aku tiap hari. Muslim yang dirahmati Allah. Lalah terbang pergi masjid. Baik. Tang tu pulun carilah sampai takbir raya ke mana, apa ke mana. Tapi pasal apa dalam hidup kita yang bila kita tak buat bagi sempurna ni, dapat banyak ni sampai i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa syukru wa ta'ati apa mubarakatan fi mubarakah fi. Lupa ya mau kalau mayang ingat sampai penat malaikat duk tulis kan, ada hadis dia kan. Awak tak pasal tak nampak tuan-tuan. Pasal tak nampak. Yang nu nampak 8 kali 3. Boleh tukar tayar Tiger, berfang sikit AFI. Tayar Tiger, tayar Pak, tayar Cina, fang sikit. Dia dah nampak tu. Saya tak isap rokok, nasib baik. Kalau isap rokok boleh ke? Sehari 3-4 kotak. Kalau contohnya kan, kalau kita pick up duit. Macam itulah dalam perbuatan kita, dalam solat kita. Kita dengar tang ni ada lebih. Pasal apa kita mengurangkan apa yang perlu kita buat lebih? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Nah. 3 kali sunat mereka itu, siapa dia? Ahli ilmu daripada sahabat, tabi'in, ini golongan salaf. Mensunatkan rokok dan sujud itu dengan 3 kali mengucap tasbih. Dan diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Al-Mubarak bahwasanya berkata ia, aku sunatkan bagi imam itu 5 tasbih. Dengan elok kan? Ni kata Ibnu Al-Mubarak. Saya tak mau cerita lah siapa dia Abdullah ibnu Al-Mubarak. Dia ni lah. Dia cerita panjang. Tak apa-apa. Kalau boleh dia kata imam bagi 5. Sebab bila imam 5, turun-turun makmum tu elok-elok cukup. Ni tak. Imam turun-turun, kita baru letak dia di panggung dah. Ayah, wah cepat bunyi pun. Kan? Cuba imam buat bagi jadi 5. Ini kata Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak ni ulama besar. Ulama yang taraf dia waliullah. Ibnu Al-Mubarak. Saya sama cerita, dia nak cerita agak teringin nak cerita. Terus 5 tasbih sujudkan rokok kan. Sebab apa? Nak bagi kesempatan makmum ikut dia, supaya mendapatlah oleh makmum di belakangnya itu akan 3 tasbih. Kalau kata imam pula dah laju, dia buat 3. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allah. Kawan tu baru nak turun di panggung dah. Tapi kalau dia buat 5, ini perbincangan ulama yang tahap dia bukan tahap kita. Ibnu Al-Mubarak, arif billah, orang yang kenal Allah sungguh-sungguh. Panjang cerita dia. Antara yang memegang kitab dia, yang beramal dengan kitab dia tu, Allah yarham Pak Sumit Bukit Tembaga. Inilah tuan guru ni lah yang karang kitab tu. Tak mau panjang cerita Terus dan begitulah, yakni 5 kali tasbih bagi imam, dan telah berkata Ishaq dan Ibrahim. Disungguhkan pula oleh ulama lain, kalau cara nak menyelamatkan imam supaya makmum bersama, dia bagi dia lebih sikit. Tapi hendaklah ganjil. Tahu ganjil? 1, 3, 5, 7, macam tu lah, lebih kurang. Terus 340. Masalah tasbih yang diamalkan Nabi di dalam rokok dan sujud. Dan kita bawa pula tasbih yang diamalkan. Apa yang Nabi baca?
Ya saudaraku, satu lagi hadis yang menunjukkan Nabi telah mengamalkan mengucap tasbih di dalam rukuknya dan sujudnya. Kata Imam Tirmizi an Huzaifah radhiyallahu an annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu an, katanya telah bahwasanya dia Huzaifah telah sembahyang berjemaah serta Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melihat dengan mata kepalanya. Kita ni dengar tok guru je. Tu sebab kita kena mengaji kat tok guru. Hang mengaji kat Nabi ke mengaji kat ulama? Hang nak ikut ulama ke ikut Nabi? Kita kata kita ke ikut ulama. Hang sesat. Hang kena ikut Nabi. Bila masa hang tengok Nabi? Faham ada tak? Sebab kita jauh dah dengan Nabi, kita kena ikut ulama. Tapi hendaklah ulama tadi yang mu'tabar, bukan kain kebar. Mu'tabar ni yang boleh ambil ibrah, ambil yakin dengan dia, dengan sifat amalan dia, dengan siqah dia, tingkah laku dia, tak pernah muhung dan sebagainya. Ni duk pergi ambil hak yang ulama-ulama, hak yang mengaji 4 tahun habis PhD. Tak apa. Terus shortcut ya, janji cepat. Tak hak tu alim lagi pada hak duk mengaji pondok sampai berpuluh tahun. Ni maksudnya ada masalah. Okey nah, tengok. Kita pun ambil dekat kau ni, ambil kat kau ni sampai kepada Huzaifah, Huzaifah ambil pada Nabi. Maksudnya kita kena ambil pada ulama. Dia dengar dengan mata telinga kepalanya apa yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Huzaifah, fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Katanya nya Huzaifah maka adalah Nabi berkata ia di dalam rukuknya. Apa dia? Akan subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ni yang Pak Long Wahbi yang tengkak dengan saya. Dia kata Nabi tak baca hatu lah. Hang baca hadis yang ni, hampir baca tu. Adnahu, zalika adnahu. No, ada satu hadis lagi. Boleh tambah. Kan? Oh, maksudnya kalau kita buat lebih pada Nabi ni, kita tak kena. Dah Nabi kata, yang tu dah sempurnakan rukukmu, yang tu dah sempurna sujudmu. Dan hak ni adalah perbuatan Nabi saja. Sebab Nabi buat tak banyak. Sebab Nabi tak mau memberatkan umatnya. Sebab apa Nabi buat 8 je? Sebab Nabi tak mau beratkan. Sebab apa Nabi mai sembahyang tarawih malam pertama, malam 27, malam 29 saja. Yang lain kenapa Nabi tak mai pun masjid? Kalau Nabi mai tiap-tiap malam tarawih, apa hukum tarawih? Bukan sunat dah. Sebab tu Nabi ni cara orang menilai hukum. Kalau Nabi buat tu kerak, maksudnya tu benda tu rukun, benda tu wajib. Faham ke tak? Ni tak dok kira hak mana hak mudah lah. Nabi baca subhana rabbil a'la, pasal faham apa baca sampai leh. Ni abang depan ni hadis satu lagi ni hak yang sebelum tadi kita baca. Hadis tu sahih tu. Okey. Nabi hanya baca kata Huzaifah subhana rabbil a'la pada sujudnya. Katanya lagi, wa ma ata ala ayati rahmatin illa waqafa wasail. Dan tiada datang ia membaca satu ayat Al-Quran yang dibacanya daripada ayat rahmat, melainkan berhenti ia dan meminta ia akan rahmat itu, yakni dengan doanya. Wa ma ata ala ayatin azabin illa waqafa ta'awwaza. Dan tiada datang ia atas satu ayat Quran yang dibacanya daripada ayat azab, melainkan waqaf pula ia dan minta berlindung daripada Allah Ta'ala, seperti dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal azabih waktu sujud. Okey, waktu sujud ada Nabi tambah doa sikit. Baik, saya nak ulang, mungkin tak masuk lagi kot ke masuk dah. Nanti kita akan jumpa masalah
Tidak boleh membaca ayat Al-Quran ketika rokok. Tidak boleh membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Baca ayat Al-Quran bila? Ketika berdiri sahaja. Bulan depan, tahun depan. Tak ubah hari dah. Tahun depan. Tapi kalau sujud, boleh baca doa. Sebab Nabi baca doa. Berlindung daripada azab. Sebab apa? Waktu paling hampir Allah dengan hambanya bila? Sujud. Waktu yang paling Allah Ta'ala perhatikan kita sungguh-sungguh ketika kita berdiri qiyam. Ketika rokok, orang Allah menurunkan rahmat. Maksudnya setiap perbuatan kita berdiri, rokok, sujud, itu semua perbuatan malaikat. Perbuatan ibadah malaikat. Kita ambil semua ibadah malaikat, jadikan satu dalam sembahyang kita. Maksudnya kita hebat lagi daripada malaikat. Tu hak yang kita duk buat tadi, sat lagi kita ni, itu adalah ibadah para malaikat. Ada malaikat yang sujud ya, Allah Ta'ala cipta dia sujud sampai kiamat. Sujud. Dia akan tasbih pada Allah. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Sampai kiamat. Yang rokok, Allah Ta'ala cipta dia rokok di Baitul Atiq. Langit yang ketujuh tu, tempat perhimpunan para manusia duduk di alam dunia. Ni alam ni. Manusia duduk di alam dunia, alam kita ni. Malaikat duduk di alam langit, alam ghaib langit. Hak satu lagi alam ghaib, jin, bukan di langit. Itu kedudukan. Di langit ada mustawa dah, ada level dia. Langit pertama, langit kedua. Bukan langit dunia kita duk nampak biru tu dah. Langit ghaib mau. Tu yang Isra' Mi'raj. Allah Nabi pi langit no, bukan langit nampak dunia ni. Okey. Yang kita duk nampak kata fis sama duk nampak biru. Yang Neil Armstrong pi. Waktu nampak klik. Yang tu langit dunia baru. Bukan langit ghaib, langit yang diduduki oleh para malaikat. Luahnya alam Allah Ta'ala ni. Waktu kena mengaji kita Isra' Mi'raj. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, perbuatan tadi. Yang berdiri sampai kiamat. Yang duduk iftirash para malaikat sampai kiamat. Itu ibadah para malaikat. Kita ambil semua perbuatan tersebut, dijadikan amalan kita 5 kali satu hari. Faham tak? Okey, takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita masuk bab majaa fi nahyi anil qiraati fi ruku'i. Ditegah membaca ayat-ayat Quran di dalam rukuk dan sujud. Insya-Allah. Takat tu saja tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Doakan kesihatan saya. Moga dapat terus berdakwah, moga dapat terus menunaikan tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Langkawi. Doakan tuan-tuan. Saya pun tak tahu dah kot berkat doa tuan-tuan saya sihat. Ubat ni telan lah ubat tuan-tuan. Orang kata hak nu saya pergi ambil, orang kata campur toyu dengan 5 apa aku buat. Mau aku buat ambil kita muntah habis telan nak buat dah. Macam-macam dah. Tak tahulah hari tu aku keluar lagi dia bagi petua baru pula dah. Petua pula dah. Hampir birik dah. Tak tahulah tuan-tuan. Doa lah kot. Lah kali saya tak tahu nak buat pasal kata tu. Mungkin doa tuan-tuan mustajab, makbul. Doa lah bagi saya sihat balik seperti biasa untuk saya meneruskan tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah
Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.